العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal Azizul Hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah berikan kita peluang untuk lagi sekali bersama-sama bersiaran dalam majlis ilmu, bicara ilmiah lepas asar. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita ubah jadual hari ini lepas asar pukul 5 suku insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita tetap cuba dan usaha untuk mengisi masa kita ini dengan suasana ilmu insya-Allah. Dan ada yang sambil memasak mendengar ceramah pun tak apa, tak ada masalah. Sambil masak dengan ceramah pun tak apa, tak ada masalah. Dan ada pun kita nak bagaimana keadaan kita nak juga sentiasa ada majlis ilmu insya-Allah. Yang tengah masak silakan memasak. Jangan sampai lupa tak garam sudah. Khair, alhamdulillah. Baik. Ya. Cuma saya nak melihat keadaan dulu sebab pagi pun saya sekarang ni dah ada urusan yang perlu saya kena selesaikan waktu pagi. Kemungkinan kalau saya nak ubah waktu petang macam mana? Okey ke? Kita tanya pendapat dululah. Sebab saya sedang buat time macam ni sebab pagi mungkin saya ada 2-3 urusan yang perlu saya selesaikan pagi pula. Apa pun saya akan bagi akan maklumkan dari masa ke semasa lah, insya-Allah. Khair. Saya akan maklumkan dari masa ke semasa lah, insya-Allah. Hari ni kita akan berlangsung pada petang. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang dapat menonton pada petang yang penuh barakah ni. Walaupun kita berada pada petang sebab ada juga yang bekerja kan, yang dah mula bekerja, mungkin anda tak dapat bersiaran waktu pagi. Sebab sekarang pun kita dah mula ada yang sebahagian besar yang bekerja. Dan bila kita kerja tu mana ada benda yang kita dah start uruskan waktu pagi juga. Cuma petang kita terperangkap untuk siapkan juadah untuk berbuka. Sebab tu pukul 5 pukul 6 pun okey. Baik, itulah. Saya perkiraan saya begitu pada pukul 5 sampai pukul 6 tu pun tak lama. Saya cuba untuk buat waktu petang lah kot. Okay, insyaAllah. Apa pun set jadual tu, bear in mind. Tengok mungkin ada yang masak. Ya. Ya. Tak apa, maksudnya kena ubah jadual masak lah. Pagi ada yang kerja. Betul. Petang pun okey. Mana-mana okey. Petang pun okey. Khair. Maknanya kita cuba buat pukul 5 sampai pukul 6 sharp. Pukul 5 sampai pukul 6, lepas tu boleh terus dengar je tulis nota.
Ya, sebab saya cuba untuk bagi peluang bagi dua-dua pihak boleh dengar. Cuma yang bekerja boleh dengar waktu petang. Pagi petang nak, tu dia pagi petang. Pagi tengok kalau ada urusan. Boleh, bagus, alhamdulillah. Okey, tak apa. Bantu sebarkan dulu kita punya live kita. Sebarkan dulu, share dan like, bantu bagi ramai yang boleh mendengar, insya-Allah. InsyaAllah apapun waktunya, mana yang terpilih itu maka terpilihlah. Maka yang terpilih itu maka terpilihlah. Bolehlah tu kita cuba buat petang. Dah santai lah petang ni, macam high tea lah. Mandangkan kita ni puasa, kita sambil nak menunggu untuk buka. Khair, InsyaAllah. Petang malam. Okey, baik, apapun standby saja. Yang mana dah rasa tu maka take note. Untuk masak pun boleh prepare lebih awal, potong siap-siap, prepare siap-siap. Lepas dia habis kuliah, turun masak, buat preparation. Okey, baik, insyaAllah. Baik, mari kita sambung perbincangan kita sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kita masih membincangkan tentang bagaimana kita nak menjadikan hidup kita ni penuh dengan inspirasi. Apa maksud inspirasi ini? Kita nak ada satu garis panduan dalam hidup kita. Kita nak hidup kita ni benar-benar dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Kita tak nak hidup kita ni dibimbing oleh makhluk, sebab makhluk ini tidak tahu menahu tentang kehidupan. Jadi kita nak hidup ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbingan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama inspirasi. Kita nak hidup kita semangat bersandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak jadikan hidup kita ni berinspirasikan Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah kita kembali kepada perbincangan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Lalu bagaimana kita nak membincangkan nama-nama Allah ini? Kita mesti ikut tarik nubuwah. Itulah nama Allah Subhanahu Wa Taala dibawa dengan sempurna. Dibawa dengan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh sempurnanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaedah Asmaul Husna itu, kaedah perbahasan itulah bersandarkan soft, yakni melihat ataupun bersandarkan kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertepatan dengan apa yang telah diperkatakan oleh kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam bab untuk kita menyerap takhalluq dan tahakkuk. Itu menyerap dengan kita mengkaji, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai panduan ataupun sebagai kita punya ikutan, secara tidak langsung kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita buat ulang kaji bagaimana kata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, yang mana untuk menyerap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri kita memerlukan pengetahuan tentang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini apabila kita benar-benar mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikatakan dia telah benar-benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dikatakan dia benar-benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini selagi ianya tidak membawa kepada sifat banyak berzikir kepada Allah SWT. Jadi apabila kita kaitkan dengan Asmaul Husna ini adalah tentang bagaimana kita nak ingat Allah SWT. Jadi kita tidak boleh pisahkan. Kesimpulan dia, kita tidak boleh pisahkan Muhammad itu dan Allah itu. Perbincangan tidak boleh terpisah. Maka apabila kita pergi kepada kehidupan, itu sudah pasti mesti ikut pada Nabi SAW. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi diutuskan itu adalah untuk memperbaiki akhlak, memuliakan akhlak. Jadi bila kata memuliakan akhlak ni, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, maka Nabi SAW akhlaknya ikut pada akhlak takhalluq bil akhlaqilah, kata Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah meletakkan bahawa takhalluq bil akhlaqilah, Nabi SAW ikut kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kesempurnaannya. Maka syarahannya itu, apabila kita letakkan Nabi SAW sebagai
torik ataupun jalan pegangan, maka perbincangan Asmaul Husna ini mengikut kepada perbincangan melihat kepada sifat-sifat wajib bagi Nabi SAW. Sebab tu saya namakan syarahan bersandarkan kepada soft, iaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Baik, kita dah masuk ke asma yang keseterusnya, iaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Baik, kalau kita lihat bagaimana, kalau kita melihat nama-nama Allah yang sebelumnya ini, itulah kita dah bincang tentang nama-nama Allah yang mana berakhir semalam kita bincang tentang Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya Allah, Ya Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Baik. Jadi apabila kita melihat kepada perbincangan Asmaul Husna ini, maka bagaimana kita nak jadikan nama-nama Allah ini inspirasi dalam hidup kita? Yang sudah pasti yang pertama, kaedahnya mestilah dengan kebenaran. Dengan kebenaran yang Maha Pencipta. Ingat, dengan kebenaran, bukan dengan sebutan. Lagi selalu saya ulang dan perlu diingatkan bahawa Asmaul Husna ini bukan sekadar sebutan, bukan diulang-ulang sebutannya, tetapi kita nak cuba menghayati apa sifatnya, dan kita nak menghayati bagaimana kita nak benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bersandarkan sifat-sifat yang terpuji ini. Sudah pasti kalau kita benar-benar berorientasikan kepada sifat Allah SWT ini, yang ini nama-nama Allah SWT, sudah pasti kita akan terpelihara daripada gangguan-gangguan dunia. Itu sebab kita kena mengkaji dan menghayati sifat-sifat Allah SWT. Baik, Al-Khaliq. Baik, jadi bila perbincangan tentang Al-Khaliq ini, yang ini Maha Pencipta, baik, kaedahnya bila tengok pada kebenaran, iaitu siddiq, hendaklah jujur. Alaikum bis-siddiq, hendaklah kamu jujur. Jujur dalam melihat apa saja ciptaan yang ada, seluruhnya, dunia dan seisinya, itu adalah diciptakan oleh Al-Khaliq, yakni yang Maha Pencipta, yang Maha Mencipta, Al-Khaliq. Jadi bila kita tengok ciptaan, kaedahnya bila tengok ciptaan, ingat Pencipta. Tengok ciptaan, ingat Pencipta. Itulah inspirasi Al-Khaliq. Tengok ciptaan, ingat Pencipta. Di sini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adapun bagi seseorang yang telah melakukan penemuan ataupun ciptaan, dipanggil kreatif lah, mereka cipta dalam sesuatu perkara dalam kehidupan, itu dinamakan sebagai penemu, pencipta, ataupun penemu ataupun mukhtari namanya, penemu. Kan buat reka cipta ataupun reka cipta masakan, buat reka cipta itu, baik, itu adalah dipanggil penemu. Benda yang tak pernah ditemui oleh orang lain, tiba-tiba dia menemukan. Nah, itu dipanggil penemu atau mukhtari dipanggil. Mukhtari, kata Imam Ghazali ta'ala, mukhtari, ataupun kita panggil inventor, orang yang mencipta. Khair. Baik. Ini banyak dilakukan oleh banyak orang yang cuba buat kajian-kajian kan dalam kehidupan. Kita buat kajian try and error, buat kajian reka cipta, maka juga itu daripada inspirasi Al-Khaliq. Cuma di sini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tidaklah dikatakan dia itu mengikut inspirasi Al-Khaliq sekiranya penemuan itu tidak membawa kepada kebaikan. Tidak patut diberikan julukan ataupun diberikan sebagai sandaran kepada Al-Khaliq. Sebab manusia ini, kata guru saya ingat lagi, guru saya cakap, pokok dekat hutan tu Farid, katanya, pokok kat hutan tu tidak boleh jadi meja. Yang boleh buat meja ni manusia. Pokok tetap pokok, monyet tak boleh buat apa, malaikat tak boleh buat apa. Maka hebatnya manusia ni, sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT, Allah berikan dia satu sifat yang berasaskan nama Allah, yakni pencipta. Cuba tengok alatan-alatan di rumah kita ini, semuanya berasal daripada kejadian alam. Sebab tu Tuan Guru Ni Aziz Nikmat mengatakan bahawa semua ni dari Allah. Kereta Allah buat sebenarnya, rumah Allah buat. Sebab tu kata guru saya juga, Y.M. Raja Azman, Yang Mulia Raja Azman, kata apa? Antara pencetus juga untuk saya mendalami dalam bidang tauhid dan tasawuf ini adalah, dia kata apa, Farid?
Kau tengok bangunan sampai nampak pencipta. Tengok bangunan sampai nampak pencipta. Sekarang ni kita masih level melihat ciptaan. Kita lihat ciptaan, malah kita bila kita buat sesuatu masih melihat diri. Ciptaan, makhluk, masih melihat makhluk. Kita masih melihat makhluk. Kata guru saya, tengok bangunan sampai nampak pencipta. Macam mana tu? Tengok bangunan sampai nampak pencipta. Contoh yang tengah masak-masak ni, ciptaan kan tu. Daripada benda-benda yang berpisah-pisah, bawang dengan bawang, cili dengan cili, sayur dengan sayur, ikan dengan ikan, terpisah-pisah tu. Kemudian diciptakan lauk. Kita masak tu, nak buat lauk tu, kita ingat apa? Ingat masak lah. Apa menu nak makan petang ni? Nampak tidak? Percaya atau tidak, setiap apa yang kita buat itu sebenarnya tidak lari daripada inspirasi Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Buktinya adalah apabila kita melihat ciptaan itu tidak mampu dilakukan oleh manusia, sehingga manusia diberikan sifatnya yang mencipta, inventor. Sebagai contoh, manusia gini. Sebab itu masak asam pedas ada asal dulu. Macam mana boleh masak asam pedas? Nampak? Siapa yang berikan izin masak asam pedas itu? Sebenarnya Allah SWT. Allah Maha Pencipta. Dia berikan kita sifatnya untuk mencipta pelbagai perkara di atas muka bumi ini. Tetapi manusia banyak melupakan pencipta. Banyak yang diingat dia adalah ciptaan. Lalu pencipta ni juga dikaitkan dengan idea. Cuma kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tidaklah dikatakan dia ini mengikut Asma'ul Husna atau mengikut Al-Khaliq sekiranya ciptaan itu tidak membawa kepada kebaikan. Penemuan-penemuan yang tidak membawa kebaikan itu tidak boleh dikaitkan dengan inspirasi kepada sifat Allah Al-Khaliq. Tidak boleh. Contoh, hari ini kita tengok alam, kita tahu Allah jadikan. Kita tengok alam, kita tahu Allah jadikan, betul? Allah jadikan langit, Allah jadikan bulan, Allah jadikan matahari, Allah jadikan pokok. Okey, alam dunia, alam semesta, kita kenal Allah, kita tahu. Tapi masalahnya bila masuk dalam alam kehidupan, kita lupa Allah. Kita masuk kepada alam diri, kita ingat diri kita. Malah kita kadang menambik dada, saya boleh buat itu, saya ada kerja, saya ada bisnes, saya ada produk, saya ada itu, saya ada. Malah resume kita kadang tebal begini. Percaya atau tidak, semua yang kita ada itu adalah diadakan, diciptakan. Kita ciptaan, lalu Allah bagi sifat mencipta hasil daripada namanya yang Maha Pencipta. Maka kalau ikut pada Nabi SAW, Nabi SAW itu apabila membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, sepatutnya apabila banyaknya ciptaan-ciptaan yang kita mampu hasilkan hari ini, patutnya kita tunduk kepada Pencipta. Sebab mana mungkin kita boleh membuat sesuatu kalau Allah tak buat kita terlebih dahulu. Memang Allah bagi peluang kita buat semua. Kerja kita, celik mata, tutup mata, semua kita buat. Masaknya, jaga anaknya, kerjanya, bertukarnya, semua benda yang kita buat hari-hari. Rumah kita buat, basuh baju kita buat, baju buat sendiri, masak buat sendiri. Tu lama-lama akhirnya orang kata berdikari sendiri. Saya menjadi orang yang berdikari, ustaz. Saya berdiri di atas kaki sendiri. Ni kalam-kalam batil namanya. Mana boleh manusia boleh berdiri sendiri? Mana boleh manusia boleh berdiri di kaki sendiri? Semuanya telah didirikan. Sebab tu sidang penonton, sidang jemaah yang rahmati Allah SWT, kalau kita ingat kembali diri kita, asal usul kita, walaupun hari ini dalam ciptaan alam kehidupan diri, kita nampak hampir semuanya diri kita. Tapi percaya atau tidak, yang membuatkan kita boleh buat semua perkara itu kerana Allah jadikan kita. Habis dalil dia. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Nampak?
Sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Memang kita boleh cipta banyak perkara, tapi satu benda kita takkan boleh buat, iaitu buat diri kita. Sebab tu orang yang mengenal diri, dia akan kenal benar setiap ciptaan membawa kepada pencipta. Sebab tu dalam satu kenyataan saya tulis baru-baru ni, baru tak barulah, dunia lumpuh tanpa manusia. Sebab tu nak tak nak PKPB diinisiatifkan. Sebab dunia takkan boleh bergerak, urusan dunia, urusan ekonomi tidak akan boleh bergerak tanpa manusia. Maka pentingnya kena ingat, lemahnya dunia, lemahnya ekonomi kalau tidak ada manusia. Bukan manusia yang lemah sepatutnya, tapi ekonomi itu lemah. Tapi alangkah malangnya kalau kita cakap bahawa kita lemah kerana ekonomi lemah. Salah. Ekonomi yang lemah, dunia yang lemah sebab dia diuruskan. Tetapi ingat, lumpuhnya pentadbiran dunia kerana tiadanya manusia. Lumpuhnya pentadbiran manusia kerana tiadanya pencipta. Tengok, kita sibuk menguruskan semua perkara. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau kata berdikari, memang sebenarnya hakikatnya salah. Mana boleh berdikari? Mana boleh berdikari sedangkan semuanya itu bersama dengan Allah. Semuanya bersama dengan Allah. Allah menggerakkan nafas kita ni, darah-darah semua dalam mengalir, dipam secara automatik dengan kuasa Allah. Kita tidak akan rasa bersendirian. Mana boleh buat sendiri? Walaupun seorang-seorang buat, saya buat seorang dia. Tak, dengan Allah. Dengan Allah. Sama juga, walaupun tidak minta bantuan dengan insan pun, tetap dengan Allah. Maka tidak boleh kita merasa bahawa kita tak bergantung dengan manusia, mana kita berdikari. Sebab Allah buat kita tak bergantung dengan manusia. Sebab ada orang kena bergantung dengan manusia. Mungkin sebab kita kata kita dah ibu tunggal mungkin, ataupun kita dah biasa berdikari, kita dah biasa ada duit sendiri, suami pun tak boleh nak harap. Ustaz, kena ingat, walaupun kita boleh buat semua perkara, kalau hambanya yang berinspirasikan Al-Khaliq, dia takkan cakap gitu. Dia malu nak cakap sebab dia tidak boleh berdiri sendiri, dia tidak boleh berdikari sendiri sebenarnya. Tidak boleh. Adapun kalau kita bergantung dengan manusia pun, it's okay, no problem. Sebab memang sifat kita ni bukannya sendiri, kita ni ciptaan. Tak boleh guna perkataan berdikari lah. Kalau berdikari nampak siapa? Nampak diri ke nampak Allah? Benar, ekonomi milik Allah, Tuan Wan Nasar Ruslan. Ekonomi milik Allah. Apa bukti ekonomi milik Allah? Allah sakitkan manusia, tengok ekonomi jadi apa. Allah hantar penyakit, Allah cipta satu ciptaannya yang dinamakan coronavirus COVID-19. Saya nak katakan petang-petang yang penuh barakah ni, kalau benarlah manusia tu hebat, kenapa sampai sekarang tak jumpa lagi vaksin? Kalau betul lah manusia itu sifat dia pencipta, kenapa sampai sekarang di China sudah ada teknologi yang hebat, takkan tak ada jumpa vaksin? Isunya sekarang kita tak boleh nak keluar ni, panggil apa, terbersalah nak keluar ni sebab tak ada vaksin. Penyakit tu dihilangkan macam tu je. Bagi ubat pun ubat antibody, ubat-ubat yang melibatkan untuk, yang bukan ubat exactly untuk vaksin, bukan untuk COVID-19. Allah ciptakan penyakit COVID-19, siapa boleh kalahkan? Cuba bagi tahu. Mana Allah bagi penyakit lumpuh ekonomi. Jadi ekonomi milik siapa? Ekonomi milik siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kulillah, katakan kul, bukan ikra lah. Ikra lillah tak ada. Kul ni maknanya sebutlah, walaupun buta pun, walaupun tak kenal pun. Allah kata kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sebutlah
Kau kenal ke tak kenal ke? Allah kata, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Akulah, Allah lah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi, setiap sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nak bagi tahu Allah menguasai segala sesuatu. Nampak? Memang sebab apa tak ada ubatnya. Yang ada berlaku adalah prevention, cegahan, jaga. Tapi exactly hilang, maksudnya hilang, bagi ubat hilang, tak ada lagi. Tak buat declaration. Kita boleh fight secara fakta. Takkanlah KKM kata dah hilang begitu saja. Malulah image dia. Takkanlah KKM nak cakap macam tu. Dia mestilah buat kerja dia. Tapi nak bagi tahu penyakit tu hilang macam mana? Ada ubat spesifik. Kalau ubat spesifik ada, senanglah. Macam pening kepala, makan Panadol. Spesifik. Gastrik, makan ubat gastrik. Spesifik. Tapi Allah nak bagi tahu, Allah nak ajar satu benda. Jangan kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Kita jangan kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Baru boleh buat sikit je kita lupa. Sekarang Allah bagi satu penyakit yang tak ada ubat. Sebab tu Allah kata, jangan kurang ajar dengan aku. Ingat Allah. Sama dengan ekonomi. Kononnya kita boleh kontrol duit. Semua kita boleh buat. Bisnes laju, bisnes laku, sebut jadi. Mulut ni, saya ni ustaz, mulut saya ni cakap je laju lah dengan sistem yang saya buat. Sistem FB, sistem online, semua okey lah. Sekali Allah hantar satu penyakit yang lumpuh ekonomi, nak cakap apa? Nampak tak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Taala. Jadi nak bagi tahunya bagaimana kedudukan keadaan kita ni tidak boleh memegang, tidak boleh melupakan pencipta walaupun sedikit, tak boleh. Nampak tidak? Ya. Okey, tak apa Puan Siti Sarah, tak apa. Nak buat macam mana cuaca yang tidak mengizinkan. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu apa betul kena balik kepada Allah SWT. Everything, every single thing. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah menyuruh kita, apa saja penemuan, memang kita, Allah bagikan kita ini boleh mencipta. Tetapi nak bagi tahunya, jangan sampai Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya sampai tak terbuat. Betul. Cik Maya, fine art. Saya tu alhamdulillah Allah bagi saya peluang belajar architecture. Sini bina. Saya sekolah agama sains. Jadi orang yang boleh mengkaji memang daripada tak ada kepada ada. Jadi nak bagi tahu bagaimana. Guru saya cakap sufi architecture. Kau tengok bangunan sampai nampak Allah. Tengok bangunan sampai nampak Allah. Apa maksud nampak Allah? Apa maksud nampak Allah? Melihat bahawa segala yang terjadi itu dengan kuasa Allah. Kembali kepada Allah. Batu itu boleh tertegak tinggi, memang kontraktor yang angkat, tapi kena ingat asal usul kontraktor dari Allah. Maka tengoklah yang menciptakan bangunan itu adalah Allah sebenarnya. Sifatnya itu terbina dengan kekuasaan Allah. Kabir, besar, tinggi, ali. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nampak tidak? Sebab itu kalau kita lihat bagaimana inspirasi Allah Subhanahu wa taala ini sangat memberikan kita bahawa untuk sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu nama siddiq, melihat dengan mata hati. Tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan mata hati. Kereta manusia buat, betul? Tapi besi siapa buat? Besi siapa buat? Besi Allah buat. Jadi sang khaliqa, bukan khaliq, khaliqa, Q, qaf, sang pencipta, maha mencipta. Lalu walaupun hari ini kita boleh buat begitu macam-macam perkara dengan inspirasi namanya, tapi kena ingat kita daripada Allah. Lalu ada satu kenyataan saya tulis, Allah jadikan dunia untuk kita. Allah jadikan dunia untuk manusia, tapi Allah jadikan manusia untuk Allah. Allah jadikan dunia untuk manusia, tapi Allah jadikan manusia untuk Allah. Ini inspirasi pada Al-Khaliqah. Jadi
kita jangan buat kerja untuk dunia. Kita kena buat kerja untuk Allah. Sebab Allah yang jadikan kita. Tapi kita kena uruskan dunia. Kerana dunia Allah jadikan untuk kita, kita uruskan dia. Tapi kalau kita untuk dunia, mana kita dah salah. Saya ni untuk hidup, ustaz. Saya kerja ni untuk hidup, ustaz. Mana ada kerja untuk hidup? Mana ada kahwin untuk hidup? Semua untuk Allah. Kahwin untuk Allah. Sebab tu bila dah sedar dosa, patah balik. Semua orang ada dosa, tapi bila kata untuk Allah, dia patah balik. Kerja untuk Allah. Mana boleh untuk hidup? Allah bagi hidup. Allah yang bagi hidup. Itu kalau kata-kata ni kena betul, nampak macam tahu, tapi kadang-kadang perkataan semua kadang-kadang bersanggah dengan kebenaran. Kerja untuk hidup, untuk survive, ustaz. Kita nampak syariat je, kita tak nampak hakikat dia. Kerja untuk Allah, lillah. Mana-mana niat yang tidak untuk Allah, maka tidak jadi kebaikan. Dan di sini kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia tidak jadi inspirasi daripada Al-Khaliqah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang baru first time live. Terima kasih kepada yang baru first time. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang baru first time. Jadi kita sedang membincangkan tentang topik inspirasi kehidupan dengan nama Allah. Kita jangan terpengaruh melihat manusia, inspirasi manusia, jadikan manusia sebagai inspirasi hidup kita. No. Semua yang ada pada manusia itu lihat dengan nama Allah. Kalau tengok ciptaan nampak makhluk, ya. Kalau tengok ciptaan nampak makhluk, tengok nampak makhluk tu apa? Kalau tengok ciptaan contoh duit, nampak kaya duit. Iyalah. Menyekutukan. Bila kaya tu duit, maknanya duit tu dah ada kuasa. Sebab kaya tu diletak pada duit. Menyekutukan. Itu nama menyekutukan. Kita meletakkan natijah kepada benda. Bila tengok ciptaan, patut nampak Khalik. Sebab Khalik ni Allah yang berkuasa pada ciptaan. Tapi kalau tengok ciptaan, nampak makhluk, maknanya makhluk yang berkuasa atas ciptaan. Satu, nanti kalau contoh ubat, nampak penyakit, ingat doktor. Bila ingat doktor yang sembuhkan. Syirik. Nampak duit, ingat manusia. Manusia yang datangkan duit. Lalu orang pun cakap, yalah ustaz, manusia datangkan duit. Kalau tak ada manusia, tak adalah duit. Duit itu kan dari manusia. Lalu yang berkuasa siapa? Manusia. Nah, syirik. Saya kan duit, manusia tak mampu nak datangkan duit. Kalau tidak, Allah yang mendatangkan dengan usaha asbab rezeki. Bawa ada duit. Kalau manusia datangkan duit, semua orang ada duit. Nampak? Ya, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Hidup untuk mati, mati untuk Allah. Ya. Dari Shah Alam ni, saya bersiaran langsung di Shah Alam, Selangor, Tuan Syarif Pardi. Maka di sini sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Makanya di sini kita kena benar-benar melihat. Sebab tu kena melihat inspirasi, bukan sebut, tapi menghayati. Kita memperhalusi kehidupan ini dengan mata hati. Yang mana ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita merenung dan merenung kepada kehidupan ini, kita akan nampak pencipta. Itu dah panggil tafakur. Hilang sakit kepala kerana Panadol. Syirik. Jangan main-main. Hilang sakit kerana Allah hilangkan. Panadol asbab. Ingat tu. Sidang penonton, sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang tersembunyi apabila meletakkan natijah kepada makhluk. Khaliq itu Allah, pencipta. Maka apa saja ciptaan yang terjadi, kesan kepada setiap ciptaan itu masih tertakluk kepada pencipta. Itulah Allah kata, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Itulah dia tuan-tuan. Jadi bila kata nampak kuasa Allah, barulah kita nak berharap pada Allah. Kalau nampak kuasa duit, kita berharap pada duit. Walaupun kita yang bekerja cari duit, tapi duit tidak akan datang kalau tidak kerana rezeki.
Rezeki tidak akan datang kalau tidak kerana Allah. Ubat tidak akan sembuh kalau tidak kerana Allah. Kerana Ya Syafi' yang Maha menyembuh. Lalu barulah kita nak jaga dua-dua. Barulah datangnya kita menguruskan dunia. Kita menguruskan dunia, tapi yang menguruskan kita Allah, bukan dunia. Kita menguruskan dunia, macam saya kata tadi. Allah jadikan dunia untuk kita, jadi kita uruskan dia. Tapi kita ni bukan dunia yang uruskan kita. Kan terbalik, duit yang uruskan kita. Duit yang menjamin masa depan kita. Isteri yang menjaga kita. Anak yang menjaga kita. Ni topik, ni satu bab ni. Bab pencipta ni pula topik yang menguruskan ni. Contoh, isteri, suami. Baru-baru ni ada yang, yalah, yang terbaru ni ada yang berkenaan dengan saya dapat ada satu WhatsApp ni, berkenaan ada kait mengait lah. Suami dia meninggal. Suami meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, mulalah fikir, itulah kena buat persiapan lah, nanti payah, nanti suami mati payah, siapa nak jaga, kurang-kurang ada duit sendiri, ada bisnes, barulah terjaga kita. Nampak mentaliti? Kita always nampak ciptaan, tak nampak pencipta yang menciptakan kita. Memang kita kena usaha, tapi jangan sampai kita hanya nampak usaha saja. Tapi kalau Allah, orang yang dah nampak Allah, dia tak nampak usaha dah. Dia nampak pencipta yang menjadikan usahanya. Lalu yang menguruskan dia, kita, adalah Allah. Allah yang menguruskan kita. Mana boleh kita menguruskan diri sendiri? Tidak penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Kita nak faham, macam mana nak tahu tarik nafas? Nafas siapa uruskan? Puan Yana, nafas siapa nak uruskan? Nafas berat tu. Kita ingat Allah uruskan ni, Allah suap kita makan ke? Allah suapkan makan, Allah datangkan duit, datang bergulik, kita duduk saja, Allah uruskan saya, Ustaz. Dunia uruskanlah, masak-masaklah. Kan saya cakap uruskan dunia. Uruskanlah dunia tu lah, pergilah masak, pergilah kahwin, pergilah kerja, pergilah buat apa benda yang kat dunia ni, dia panggil urusan dunia. Tapi barang perlu diingat, yang menguruskan kita tu Allah. Apa dia? Allah uruskan nyawa kita. Allah uruskan nyawa kita, Allah uruskan nafas kita, kita tak sedar. Sampai kita lupa Allah menguruskan kita. Sibuk dengan urusan dunia, lupa Allah menguruskan kita. Sampai kita lupa untuk sujud kepada Allah SWT. Sibuk. Allah. Sibuknya manusia. Nampak tidak? Itulah kekuasaan Allah. Dan juga bagaimana Allah menguruskan kita. Cuba tengok kisah orang tolong-menolong kan. Kita terinspirasi orang tolong orang. Tengok, Allah baiknya orang tu tolong orang ni, kesiannya orang ni tolong orang. Ya Allah tolong kita, kita tak terinspirasi pun. Allah tolong kita bernafas, Allah tolong buka mata kita ni, Allah tolong buat kita boleh minum telan elok je, telinga ni elok je. Kalau Allah tak jaga ni, kalau Allah tak jaga, serangga masuk dalam telinga tau. Lubang hidung kita ni, kalau Allah tak jaga, Allah tak uruskan, macam-macam ulat boleh masuk dalam lubang hidung. Mulut, segala lubang boleh masuk binatang. Segala lubang dalam badan kita ni boleh dimasuki oleh binatang. Itu nama Allah jaga. Orang yang susah ditolong oleh Allah, tu maknanya Allah jaga tu. Susah mana orang, ada orang yang tolong dia. Itu namanya Allah jaga. Itulah inspirasi Al-Khaliq. Manusia tidak akan bersendirian. Wallahi, manusia tidak akan bersendirian. Allah Ta'ala yang menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Ini yang berlaku. Jadi sebab itulah masa tidur kita boleh tahu dah siapa jaga kita. Allah. Masa tidur Allah jaga. Nafas kita dah tak out of control lah. Sebab tu kena baca doa. Bangun tidur kan, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, yang mematikan kemudian menghidupkan. Tapi adakah kita rasa? Adakah kita rasa Allah jaga kita? Kita lebih rasa jaga kita. Ada jaga apa rasa?
Kita lebih rasa duit jaga kita. Ada duit baru terpelihara. Sebab kita banyak sibuk dengan ciptaan, tapi tidak sibuk dengan pencipta. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Itu inspirasi Al-Khaliq. Jadi mulai hari ini, pada petang yang penuh barakah ini, jadi cuba lihat, bukan sebut Al-Muqtadir dah, sebut Bismika Allahumma ahya wa amut. Cik bahaya. Nabi ajar ahya wa amut, hidup mati. Ahya wa amut, kau hidupkan setelah kau mati kan. Sayang-sayang kita pada suami, tidur lupa dah suami kat sebelah. Baru kahwin malam, baru malam pertama kahwin, tidur lupa dah bini kat sebelah. Allah yang jaga, Allah yang jaga. Nampak tidak? Oh, itu tak wajib, itu sunat. Cik Maya, tu sunat. Jangan kata wajib pula, itu sunat. Sunnah Nabi dan sunat baca, bukan wajib baca. Jadi nak bagi tahunya bagaimana kita nak kupas. Sebab dia gini, mengupas, memperhalusi Asmaul Husna itu mesti benar-benar dari jiwa. Saya jangan hanya sekadar letak dengan sebutan. Sebab tu kena ada kupasannya. Dan kita menginspirasikan benar-benar kehidupan. Orang contoh, orang tak nampak pun Al-Khaliq, tak sebut pun Al-Khaliq, tapi kita meresap, kita menyedari bahawa semuanya itu dari Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Lupa. Kita lupa ke Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi mulai hari ini, ini apabila manusianya Al-Aziz, ada kaitan dengan Al-Aziz, yang perkasa itu, apabila dia sandarkan kepada Al-Khaliq. Bila dia perkasa, yang ni dia gagah ni, manusia yang gagah ni, dia sandar kepada pencipta Al-Khaliq. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila begitu kita sedar semuanya itu datang daripada pencipta. Sebab itu apabila orang puji kita, alhamdulillah. Orang puji apa yang ada pada kita, alhamdulillah. Kalau apa yang ada hilang pada diri kita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab bukan kita punya ciptaan kita ni. Allah ambil ciptaan, itu bermaksud Allah punya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah nak ambil balik. Selalu kita faham. Tapi bila kadang-kadang datang ujian, kita penin. Baik, maka dengan itu barulah datangnya satu sifat yang seterusnya. Setelah kita menghayati Al-Khaliq, kita banyak lupa dengan Allah. Tapi Allah datangkan dengan sifat yang seterusnya, iaitu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah perkenalkan dirinya yang namanya Maha Pengampun. Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Allah ampunkan kita ni yang melupakan dia. Allahu Akbar. Allah ampunkan kita ni yang melupakan dia. Kita banyak kenal ciptaan sehingga kita lupa pencipta, maka Allah ampunkan. Selepas Al-Khaliq itu Al-Ghaffar. Allah ampunkan kita. Jadi sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi bila kata sebutan Al-Ghaffar ini, makanya Allah SWT menyatakan di sini bahawa sifatnya itu Maha Pengampun di atas segala kesilapan manusia ini. Kesilapan manusia ini Allah menzahirkan dengan sifatnya Maha Pengampun. Itulah setelah Al-Khaliq, itulah Al-Ghaffar, dan yang mana kalau kita nak benar-benar nak diampunkan oleh Allah SWT, maka bagaimana kita nak menginspirasikan sifat Al-Ghaffar ini? Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itulah kita kena menjaga aib manusia lain. Menjaga aib manusia lain. Al-Ghaffar, GHF, itu Ghaffar. Ni Al-Ghaffar, Ghaffar. Ya, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Setelah kita lupakan pencipta, banyak ingat ciptaan, maka maka kita ampunkanlah dia. Bila isteri tu kita dah terbiasa ada melawan, ampunkanlah dia, doakanlah dia. Dia lupa diri dia tu siapa. Isteri tu lupa diri dia siapa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Baik, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Apabila kita sedar kita banyak lupakan pencipta sebab kita sibuk dengan ciptaan, maka datangnya sifat seterusnya Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Maka bagaimana kita nak inspirasikan sifat Al-Ghaffar? Maka
Kata Nabi SAW, man satara 'alal mu'minin auratahu satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nampak? Ya, bagaimana manusia ni buta boleh kata Allah zalim? Butanya. Jadi butanya kita ni, rupanya kita banyak ingat ciptaan daripada pencipta. Maka cara kita nak cover balik itu, inspirasi daripada sifatnya itu adalah dengan menutup aib makhluk-makhluknya. Allah suruh tutup aib makhluk-makhluknya. Yang ini jangan sampai kita menceritakan keburukan orang lain. Bila kita melihat pencipta Al-Khaliq, maka kita akan lupakan ciptaan-ciptaan. Maka kita akan tutup segala aib-aib manusia-manusia. Maka menjaga aib ini satu kewajipan. Ya, isteri wajib jaga aib suami. Suami wajib jaga aib isteri. Sahabat-sahabat sesama saudara Islam wajib menjaga aib. Itulah inspirasi Al-Ghaffar, yang ini Maha Pengampun. Maka kata Al-Imam Ghazali rahmatullah, kriteria atau sikap Al-Ghaffar ialah suka tukar dengan membicarakan kebaikan, melihat husnuzan, melihat dari satu sudut yang baik. Bagi sidang penonton, sidang jemaah rahmatan Allah SWT, kita melihat satu sudut begini. Tadi kan kita sepatutnya lihat ciptaan, ingat pencipta. Sepatutnya semua perkara dikaitkan dengan pencipta, yakni Allah. Bila tengok Allah, maka apa kita kena sebut? Sebut yang baik-baik. Walaupun depan mata itu buruk, tetapi tetap menjaga perkataan itu. Jangan memburukkan ciptaan, kerana semua itu ciptaan Allah. Sebab itu tidak boleh sebab itu tidak boleh maki ciptaan, tak boleh hina ciptaan, tak boleh. Tidak boleh hina peribadi, tak boleh. Mungkin sifat perbuatannya dosa, tetapi jangan hukum pendosa. Dosanya kita benci, jangan jangan benci pendosa. Itu sebab kita berhadapan dengan ciptaan, dan ciptaan itu sudah pasti datang daripada pencipta Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala, lafaz Al-Ghaffar merupakan lafaz yang mana maknanya mubalaghah, yakni yang berlebih-lebih. Allah ni sifatnya memberi ampun. Ghaffar ni maknanya berkali-kali minta Allah ampunkan, berkali-kali. Allah SWT ampun, memberi keampunan berkali-kali. Subhanallah, berkali-kali. Ghaffar. Lalu kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala, inspirasi orangnya Al-Ghaffar ini adalah memberi keampunan dan maaf berkali-kali. Jangan ada pernah erti jemu untuk memberi kemaafan. Itu dia sifat Al-Ghaffar. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, dan surah Asy-Syura ayat 41 Allah berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Yakni apabila mereka kembali kepada Allah, maka tiada satu pun yang menganiaya. Tidak satu pun yang menganiaya dirinya, melainkan dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, walaupun ada viral-viral yang kontroversi. Saya dah sentuh dalam bab ni, Puan Yana. Orang beriman ni, dia tak terikut dengan kontroversi. Dia mesti menjaga mulutnya, kerana itu menggambarkan hatinya. Kalau mulut dia keluar tu yang buruk-buruk, kerana hatinya lebih buruk apa yang ada di dalam jiwanya. Jadi hati-hati sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulannya, sempat sentuh dua sifat saja, yakni Al-Khaliq dan Al-Ghaffar. Nanti kita akan sambung. Kita sambung lagi perbincangan kita ini pada sesi yang lain, insya-Allah. Jadi kita tengok bagaimana situasi yang sebaiknya. Kalau kata saya boleh live pagi besok, saya akan maklumkan, ataupun saya akan maklumkan bila-bila ada perubahan. Kita akan sambung lagi perbincangan kita pada seri yang akan datang. Jadi kesimpulannya, inspirasi Al-Khaliq dan Al-Ghaffar. Al-Khaliq dan Al-Ghaffar, yakni sandarkan pada pencipta, lalu lihatlah pencipta. Dalam setiap ciptaan adanya pencipta, yakni Allah SWT yang menciptakan seluruhnya. Maka jangan sesekali kita berkata buruk pada ciptaan-ciptaannya. Jadi
Itu saja sidang penonton, sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup setakat itu bicara ilmiah lepas asar kita. Mudah-mudahan kita sambung lagi, kita berjumpa lagi dalam perbincangan inspirasi kehidupan bersandarkan Asmaul Husna. InsyaAllah sama berbuka pada semua, doa-doa yang baik-baik, waktu makbul doa, dan teruskan beribadah dalam pecutan 10 akhir Ramadan. Dan kita jumpa pada malam ini insyaAllah pada pukul 10 malam insyaAllah. Itulah kalau petang dia jadi kejap. Tak apa, tengoklah. Saya tak boleh lama lah petang-petang ni. Bagi peluang lah untuk uruskan apa saja urusan yang diperlukan insyaAllah. Jadi cukup itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kita jumpa pada malam ini. Bagi yang menonton, malam ni ada insyaAllah. Malam ini ada pada pukul 10 malam. Jemput hadir untuk kita bual bicara ilmiah pada malam ini. Pada pukul 10 malam insyaAllah. Bersama dengan saya, insyaAllah kita sama-sama merungkai persoalan-persoalan kehidupan bersandarkan dengan kebenaran. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa amilu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.